wallah aku cakap kat korang kan. Ni ada kat situ ada kubur Cina. Hi, assalamualaikum, so welcome back to my channel. So today's video I'm going to share with you about my cerita hantu yang macam korang minta dekat Insta story aku lah kan. Aku tanya kau nak so aku buat cerita apa kan. So hari ni aku nak cerita lah sikit pasal cerita hantu. Tapi sebelum tu aku nak gabungkan dengan aku nak makan sekali. Sebab this time pedihnya mata. Sebab this time lama dah tak buat video makan kan. So marilah kita ambil mood dulu. Okay. Alright. Okay. So makanan dah ada dekat depan dah. Aku masak kimchi yang aku beli. So jadilah. Okay, so sebelum tu aku nak cakap lah cerita ni based on my experience, based on pengalaman aku sendiri yang aku cerita lah kan. Takkan aku nak cerita daripada based on orang lain pula, itu menipu pula kan. So sebelum tu aku nak cakap lah, yang hari tu aku adalah tertengok yang si Azfar punya cerita hantu. Punyalah celaka betul kan. Ya Allah, sorry lah kalau aku mencarut kan. Punyalah celaka. Cerita dia, aku tengok video dia pukul 2 pagi. And then that time kan mak ayah aku dah tidur. Lepas tu aku tengoklah seseorang kat dalam bilik. Sumpah memang bulu roma bodoh. Bila masuk part yang dia cakap pasal saka tu, aku macam bodoh lah, saka pula dah dia cakap. Aku macam babi lah, memang bulu roma aku babi. Okay, lepas tu aku tengoklah sampai habis kan. Tengok kan. Aku rasa macam tak boleh tengok dah. Sebabnya sampai satu tahap tu aku rasa takut sangat. Sebab nak tidur rasa macam terbayang-bayang yang dia cakap tu kan. Dia cakap warna putih lah, harimau lah. Aku tak boleh lah benda-benda macam tu. Binatang macam ni dia macam menakutkan. Lepas tu dia cakap pula, Cik Bonti, pala otak kau Bonti. Aku pun macam memang tak boleh ni. Aku pun relax je, tak tengok. Lepas tu senyap kat situ dah. Lepas tu nak jadikan cerita ni serius. Sumpah wallah aku cakap kat korang kan. Pagi esok tu mak aku cakap dia kena tindih dengan hantu budak. Alah babi, ya Allah, sumpah takut je pada. Lepas tu pagi esok tu mak aku cerita yang dia kena tindih dengan hantu budak. Macam dia tidur kena tindih dengan hantu budak. Aku tanya lah around pukul berapa kan yang dia bangun tu. Dia cakap dalam around pukul 2. Aku cakap masa tu aku tengah tengok cerita si Azfar. So aku rasa macam sumpah memang bodoh. Dah lah aku record sekarang ni pukul apa ni? Pukul 2.30 tak? 2.30 pagi. So aku macam babi. Sumpah memang babi. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, daripada aku ya Allah, itu aku sumpah takut bodoh. Tak habis ni. Sumpah memang bodoh. Sumpah memang. Sumpah wallah. Sumpah lillahi ta'ala. Ya Allah, aku takutnya. Okay, lepas tu kan aku tanya mak aku tu. Lepas tu dia cakap pukul 2. Aku terkejut lah tengok. Aku tengok cerita si Azfar masa tu. Aku macam aku tengah menyeru dia ke? Aku tengok waktu tu kan. So aku pun macam takut lah. Mak aku cerita dia pun memang belum rumah tak. Sebab lama dah kita orang tak kena macam ni. Maksudnya mak aku lah tak kena tindih apa semua kan. Lepas tu semalam tiba-tiba, so macam ada macam kesinambungan ke, macam bapak takut. So aku macam seram bodoh, cerita macam ni memang seram. Kalau kau tak nak percaya tak kisah. Tapi ni memang terjadi kat satu orang. Satu orang tu ada terjadi, tapi ada yang tak nak percaya, ada yang nak percaya. Macam tu lah kan. Aku kalau nak bercerita aku tak boleh, aku nak cerita dulu. Lepas tu yang tu yang si Azfar punya lah. Tapi yang aku punya ni waktu aku belajar dekat KPMIM. Siapa tahulah KPMIM ni kan macam mana. Tapi masa ni aku dah duduk kat luar. Sebab kalau duduk kat luar, kita orang kena macam nak study group ke apa ke, mesti duduk kat luar kan. So kita orang study group sampai lewat malam, late night. Ada kadang-kadang tu kita pukul 9 baru keluar. And then duduk dekat McD sampai 3-4 pagi. Okay, nak dijadikan cerita. Sekejap aku nak suap ni satu. Nak rasa macam mana. Bismillahirrahmanirrahim.
sedap. Aku letak apa ni, cendawan apa tah ni, entah punya cendawan lah. Lepas tu kan, banyak kali jugalah aku kena waktu dekat KPM ni kan, kat Kuantan ni. Sebab kita orang pergi memang sekali. Sebab kita naik kereta macam, maksudnya hari ni kereta aku, esok kereta kau, lusa kereta kau lagi kan. So hari tu terkena kereta aku. Kita orang pergilah macam biasalah. Hari tu kita orang pergi jauh sikit study group, sebab kita orang nak buat critical thinking punya subjek. Yang ni memang susah sikit. Lepas tu kita orang pergilah dekat Bukit Semambu ke kat mana tak silap. Bukan Bukit Semambu, dekat area Mega Mall. Sebab kat situ ada library cafe tak silap lah. Kita orang kat situ. Lepas tu dalam pukul 3 pagi tu macam kita orang dah tak larat, dah nak tutup kan. Lepas tu kedai tu nak tutup juga. Lepas tu kita pun nak balik kan. Pada masa nak balik tu, sumpah memang bodoh. Aku tak nak lah cerita pasal ni, tapi kena cerita juga sebab yang mana tak tahu nak tahu kan. Nak tahu sangat cerita tu. Lepas tu waktu tu kita orang balik ikut jalan belakang. Jalan belakang ni ada kat situ ada kubur Cina. Lepas tu di jalan dia macam menjunam ni, macam menggunung lah sikit macam tu kan. Itu macam tu. So masa ni aku pakai kereta kancil 850 manual. Okay, manual kita orang naik lah macam ni waktu balik dah. Kita orang naik ni. Biasalah kalau naik gunung macam ni kena guna gear rendah kan. So waktu tu aku dah guna gear rendah, gear 2 ke tak silap ke 3. Kita orang macam speed lah kan naik kat sana. Speed tu masih lagi rasa berat. Aku memang bodoh lah. Lepas tu kan, kawan aku kat sebelah ni nama dia nama tak betul lah kan. Nama dia Siti. Okay, dia dengan aku. Lepas tu aku tengok dia balik. Kita orang memang tu dah tutup tikap lah. Tikap dah tutup. Lepas tu kita orang tengok. Lepas tu kita orang rasa berat kereta tu. Aku cakap macam ni lah kat dia, gear 3 dah ni. Lepas tu dia cakap mu tukar gear rendah lagi ke. Tukar gear 2. Gear 2 berat juga. Lepas tu kita orang macam super memang pada. Lepas tu kita pun ya Allah ya Tuhanku, super takut pada. Lepas tu kita pun macam aku bagi syarat adalah kita orang tahu dah sebab balik pula belah jalan belakang. So macam scary lah sikit kan, memang gelap. Lepas tu dia cakap masuk gear 1 je lah. Lepas tu dia pun macam bagi sign dah, suruh baca apa-apa kan. So kita macam memang masa tu kan kereta aku tu macam korang ambil late license, waktu naik bukit macam mana dia bunyi kan. Dia tekan clutch, lepas tu tekan minyak kan. Bunyi macam tu kan. Kita macam tak apalah, kita naik. Lepas tu habis baca sikit kan. Lepas tu lepas kita orang baca sikit nasib baiklah benda tu tak tumpang lama sangat kat atas kereta. Dia pergi belah macam tu je. Lepas tu baru boleh naik dengan kereta. Baru boleh naik tu kereta tak rasa berat. Faham tak? Jadi kita 2 orang je kat atas kereta tu, tapi berat. Dia macam kereta penuh. Macam tu lah rasanya. So kita orang macam dah jadi kes macam tu, kita orang tak lalu dah jalan dalam belakang tu. Tengah hari je jalan. Kalau memang malam memang tak dah. Sebab nak pergi jalan yang utama tu jauh sangat. So kita ambil lah jalan shortcut. Dan shortcut macam tu lah, korang kena tahan lah sikit kalau ada benda-benda macam tu kan. Okay, lepas tu ini hari lain pula. Tapi kita orang macam tu kan, sepanjang SEM adalah tangan kita letih, tangan kita badan kita ni tak kuat sangat. Lepas tu biasalah dulu solat. Dia macam tertinggal macam tak sempat. Tak apalah. Sekarang ni pun ada juga macam kosong macam tu, tapi tak sejahil macam dulu lah kan. Lepas tu kan waktu balik memang kita orang balik hari-hari memang 3-4 pagi je balik. Sebabnya kita orang dah masuk Sen 5, dia macam tak banyak sangat kelas. Kelas pun lewat-lewat sikit kan. Lepas tu waktu balik tu, yang ni kita orang study dekat MACD. Balik kan asing. Sebab kita orang pergi lambat. Aku pergi lambat sikit. So macam
berterabur lah sikit pergi kan. Lepas tu balik tu aku nak parking kereta. Aku nak cakap aku memang tak nampak, tapi aku boleh rasa sebab dia macam ada bunyi macam, faham tak? Bukan halusinasi tapi dia memang macam tu. So aku parking kereta kan. Aku memang kalau balik lambat sikit, aku akan pergi pusing dulu. Pusing bagi kereta ni menghala ke jalan terus, nak pergi keluar terus jalan besar. Akhirnya aku buat macam tu terus, sebabnya takut lambat bangun pagi kan, boleh pergi kelas terus, tak payah nak pusing lagi kereta apa semua kan. So aku buat macam tu. Pergilah pusing dekat taman. Taman ni gelap sikit sebab memang lampu dia memang tak selalu okey kat situ. Kadang-kadang berkelip-kelip. Lepas tu aku pergilah pusing. Pusing tu aku bunyi macam ada orang panggil nama aku. Kalau dekat college dulu orang panggil Syafiq. Macam Syafiq aku macam siapa kan. Aku tengok dekat rumah aku tak ada orang. Memang gelap. Pukul 3 pagi siapa lagi nak duduk rumah kan. Lepas tu aku macam okay, bunyi lagi panggil nama aku. Macam what the fuck. Aku pun macam siapalah nak panggil aku waktu-waktu macam ni kan. Lepas tu aku pun macam terdengar bunyi tu dari belah sana. Sebabnya memang kat rumah aku memang dah gelap dah. Orang dah tidur semua. Dah tak ada seorang pun kat situ. So aku macam tak apalah. Sebab aku memang dah letih. Memang letih gila. Pukul 3 pagi, pukul 4 pagi tu memang dah letih gila dah. Aku macam pergilah tak kau lah. Aku memang tak. Tapi memang bunyilah. Tapi aku harap-harap aku tak nak nampak lah benda-benda macam ni. Tapi sekadar just bunyi yang meremam dulu rumah. So macam selalu jugalah dikacau waktu di KPM IM dulu. Sebabnya kita orang balik lambat, badan letih. Lalu pula jalan-jalan gelap kan. Lepas tu pula dulu macam tak berapa nak dekat sangat dengan Tuhan. Sekarang ni tak ada nak cakap dekat sangat. Sekarang macam dulu macam 30%, sekarang ni macam dalam 60-70. Macam tu lah kedekatan dengan Tuhan tu. Macam tu. So benda-benda macam ni memang diorang ada, tapi kita je tak nampak. Aku tak nak nampak. Ada orang boleh nampak, tapi aku tak nak nampak. Biar dia kacau macam tu je. Daripada kau nampak, memang kau akan demam lah. Memang kau akan demam lah. Macam tu lah aku boleh cakap. Aku tak makan Maggi aku lah. Yang tu lah paling seram sikit bagi aku. Tak ada dah kuah. Cerita-cerita macam tu seram lah. Sebabnya dah alami sendiri. Lepas tu pula, kalau dekat KPM, memang famous sangat kan KPM kerana benda macam ni. Benda-benda kena rasuk kan. Memang hari tu sekali sampai 3 bulan tak silapnya benda tu mengacau dekat situ. Tak habis-habis diorang macam diorang macam ingat kita ni pergi kacau tempat diorang. Macam tu lah cerita dia. Aku tak cerita lebih sebab aku tak tahu sangat. Sebab aku bukan tak tahu, aku tak nak ambil tahu sebab takut sangat. So aku macam duduk dalam bilik je. Kalau orang cakap ada kes, aku baru tengok. Macam tu lah. Banyak tempat. So dia macam ada tempat perempuan, tempat kafe, tempat lelaki. Tiga-tiga tempat tu macam ada penghuni. Macam tu lah. KPM dulu dia macam ada tempat-tempat sendiri. Memang tak seram sangat cerita aku macam si Azfar pun, tapi macam tu lah cerita akunya. Kalau dekat KPM tu, dekat tangki air, kalau dekat KPM tu kan, dekat tangki air dia tu ada nenek tua yang jaga. Kalau dekat sebab apa memang rumah aku, ya Allah. Kalau dekat lelaki punya aku tak sure lah, tapi mostly budak-budak kecil. Kalau dekat perempuan tak sure, cembalan hitam ke apa, tak, aku tak sure sangat. Aku tak ni sangat, sebab aku tak peduli sangat. Yang aku tahu kena rasuk je. Nak cerita yang terbaru lah.
Yang waktu aku SEM 1 dekat Unimap. Dekat Unimap, yang ni siapa satu rumah dengan aku dia tahu kot. Sebabnya takut bodoh. Sebab aku memang suka merayap. Aku pergi rumah si Faiz. Aku nama sebenar ni sebab diorang ada sekarang si Faiz. Aku pergi rumah si Faiz. Memang pukul 2-3 pagi memang aku balik daripada rumah diorang. Aku floor 4 kan. Faiz pun floor 4. So aku turun dulu. Lepas tu baru naik tingkat aku punya. Aku blok A, dia blok B. So bersebelahan. Tapi aku kena turun lagi kan. Nak dijadikan ceritanya, Selalunya foreigner, si papa Arab apa semua kan, selalu ada dekat beranda koridor. Diorang akan macam hari-hari macam duk gathering kalau kat bawah tu, macam sembang-sembang diorang lah, macam mana OTP dengan mak bapak diorang kan. Tapi hari tu pelik sangat. Hari tu kan, maksudnya macam mana pelik, Pak Arab tak ada kat bawah tu, tak ada orang kat situ. Lepas tu kan, sunyi gila nak mampus. Orang selalunya ada orang main bola sepak lah, bola takraw lah, tapi malam tu tak ada apa-apa pun. Senyap sunyi je. Aku dah pelik dah nak balik daripada rumah Faiz tu. Kenapa tak ada orang? Selalunya bunyi bising lah, apalah kan. Lepas tu aku turun lah, buat macam biasa, buat bodoh lah, buat lah. Lepas tu kan, aku pun macam kat tengah tangga tu, tingkat 2 ke tingkat 3. Sebab tingkat 2 dengan tingkat 3 tu dia tak ada penghuni. Maksudnya blok kosong. Blok kosong maksudnya satu derek tu kosong. So aku macam ni lah. Kat situ memang aku seram lah sikit. Tapi malam tu kan, dia macam ada angin. Macam ada angin. Yo, memang bodoh sumpah, ya Allah ya Tuhan aku. Dia macam ada angin. Aku lalu dekat tangga, aku naik tangga tu kan, Macam ada melintas. Macam tu aku, oi, kenapa, apa kan? Aku macam nak hujan lah kot agaknya kan. Bodoh memang lah gila. Sumpah takut bodoh. Aku dah cakap memang aku tak nampak, tapi aku boleh rasa kan. So lepas tu aku ni lah, aku naik lah macam biasa kan. Sebab aku selalu buka lagu, aku naik macam biasa lah naik kan. Lepas tu aku lalu balik mandi semua kan. Lepas tu dalam bilik air tu aku terdengar lah, selalunya sebelum tu selalunya dekat rumah aku memang havoc, memang bising je rumah aku. Tapi malam tu kawan aku semua duduk dalam bilik. Selalunya diorang kat ruang tamu, tapi malam tu semua dalam bilik. Aku macam, kenapa semua orang malam ni period kena duduk dalam bilik kan. Lepas tu aku pun pergi mandi, siap-siap pergi mandi. Lepas tu dalam bilik mandi tu aku terdengar lah something dekat bilik nombor 2. Sebab bilik nombor 2 ni dia selalu balik tiap-tiap minggu. Aku tahu dia balik. Tapi malam tu kenapa aku bunyi ada orang tarik katil. Sedangkan tingkat 3 rumah aku, okay, aku ingat, tingkat 3 rumah aku tak ada orang penghuni. Cuma tingkat 4 aku dengan geng lain je. Tapi bilik aku semua dah duduk dalam bilik, senyap sunyi, lampu gelap, hanya ruang tamu je terbuka. Tapi aku tengah kat bilik 2 tu, katil dia bergerak. Aku macam, si Firdaus ni balik petang tadi, tapi kenapa bunyi katil? Ya, aku mengaku dia selalu tarik katil. Sebabnya dia nak gabung dengan katil sebelah. Sebab dia duduk seorang je di rumah bilik tu. Lepas tu aku pun tanyalah, esok pagi aku tanya kawan aku, si Firdaus ada kat rumah, ada kat bilik ke? Dia cakap, tak ada, kau tengok sekali tadi dia balik. Aku cakap, yelah tu lah aku rasa. Aku tengok dia balik sekali. Dia balik tadi masa aku keluar nak pergi turun tu. Lepas tu aku bercakap lah kat orang, semalam aku dengar bilik dia ada ni, bunyi katil bergerak. Diorang macam senyum macam terkejut lah kan. Lepas tu seorang-seorang memang pun sebab tu kita orang masuk dalam bilik pun awal malam, sebab kita orang pun ada nampak something. Aku cakap, bodoh lah korang ni, kenapa lah tak mesej kat aku awal-awal, cakap lah ada apa ke apa. Aku tak balik lah malam tu, kat rumah aku tidur kat rumah Faiz je lah kalau aku tahu. Tapi diorang tak nak bagi aku takut, diorang duduk dalam bilik tak bagi tahu kat aku. Aku macam, bungonya lah. Aku takut, tapi aku macam, kita tak boleh nak buat takut sangat. Kita kena berani juga macam tu. Tapi tak boleh nak berani sangat, macam so-so je lah macam tu.
Lepas tu yang diorang nampak apa? Bilik nombor 4, seorang ni dia nampak ada bayang hitam lalu belah tingkap dia tengah malam lah. So macam memang rumah kita orang tu memang ni sikit. Sebabnya aku tak tahu kenapa. Aku rasa sebab ni kot. Sebab bilik nombor 2 tu selalu tinggal, tak ada apa, tak ada orang kan. So sebab tu kot, sebab dia macam datang tumpang. Macam tu lah. So benda macam ni dia ada, cuma kita je tak nampak. Macam aku cakap tadi. Tapi kalau dia nampak, memang kau akan nampak selalu lah aku rasa. So aku cakap baik tak payah nampak lah benda macam tu. Maggi kimchi ni kan sedap. Sama-sama asam macam kimchi. Macam mana? Macam tu lah. Macam ni. Aku rasa tu je aku nak cerita kat korang. Ada banyak lagi, tapi kalau video ni dapat sambutan yang banyak, aku buatlah part tu. Sebab cerita hantu banyak, tapi aku kena tapis dulu cerita yang mana-mana dulu. Sebab ada yang perlu dicerita, ada yang tak perlu dicerita. Sebabnya ada tu yang membuka aib orang. Ada setempat tu ada kita buka aib orang ke apa ke kan. Tapi dalam ni aku tak ada cakap aib, tak ada cakap aib siapa pun. Yang tadi pasal Firdaus tu, dia selalu balik rumah sebab rumah ni kat Kedah tu je, dekat, tak ada apa pun itu. So macam tu lah. Kalau kita ni nak pergi mana-mana, kita at least tak adalah macam ni. Maksudnya diri kita tu kenalah macam tahu nak baca apa, kalau ada apa-apa ke ayat kursi biar lancar lah apa semua kan. Takkanlah kau jumpa benda-benda lah tu, kau nak baca doa iftitah ke doa makan kan, Allahumma barik Nabi Muhammad. Kau ingat diorang lari, tak tahulah kok diorang lari, kok diorang macam panas, tak tahulah. Tapi at least ayat kursi tu biar lancar sikit. Lepas tu ada siapa-siapa yang suka keluar malam, balik lewat malam kan, sebelum nak masuk rumah tu, sebelum sampai rumah tu, kau baca lah ayat kursi 3 kali. Lepas tu sebelum masuk rumah tu, janganlah lepas turun kereta tu terus masuk rumah, duduklah kat luar dalam 3-4 saat ke 5-10 saat ke, kau baca sekali lagi. Lepas tu hembuslah kiri kanan. Lepas tu baru masuk ni, tak terus masuk tak. Lepas tu masuk rumah tu, buka baju semua, pergi mandi, tidur. Dah nak balik lewat sangat kan, kenalah buat macam tu. Kalau tak, diikut sekali. Macam tu lah orang tua-tua cakap kan. Kalau tak, aku sambil record ni, sambil tengok tingkap bilik aku tu tak. Sebab aku ni dinding bilik aku kan, lepas tu tingkap. Sebab belakang rumah aku dulu ada orang ni membela juga. Macam tu lah aku boleh cakap. Nantilah part tu aku cerita sikit pasal kat belakang rumah ni. Tu je aku cakap korang kan. So aku rasa itulah saja untuk kali ni. Dah lewat dah ni. Lain kali aku sambung untuk part 2 pula kan. Thank you for watching and dengar cerita hantu aku ni. So bye.